各位姐妹们平安，感谢神的恩典。这个6月份我们差不多就要走完了，我们感谢神的看顾与保守，让我们用一首诗歌来赞美感谢我们的主。圣教诗歌第249首，249首我的信呢。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bulan Juni ini hampir kita sudah menyelesaikan. Kita bersyukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan. Mari kita angkat satu puji-pujian dari PPK nomor 249. Pujilah hai jiwaku, pujilah hai jiwaku. Kenapa? Karena Tuhan banyak berkat dan anugerah. Kita mensyukurkan, menerima kasihkan pemeliharaan Tuhan. 249. Ya, baik, shalom, salam sejahtera. Sebelum sama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. 各位平安，在我们还没有领受神的话语前，我们同心祷告。 Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu pada hari ini. 亲爱的天父上帝，为着你所给我们的机会，阅读你的话，聆听你的话语，我们感谢。 Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami, baik kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan, menerjemahkannya, maupun semua kami yang mendengar firman-Mu hari ini. 愿圣灵帮助我们，帮助你的仆人讲的、翻译的、听的。 Sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, bahkan kami dikuatkan, dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. 让我们听明白主的话之后，我们能够有力量来遵行。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, kami berserah.
祷告奉耶稣基督的名字， Sama-sama kita Amin. katakan amin. Ya, sekali lagi shalom, salam sejahtera untuk kita semua. 再一次愿各位平安。 Nah, senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini. 很高兴今天又再一次跟各位见面。 Secara khusus kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran Alkitab kita dari Injil Markus. 更高兴的，我们今天能够一同继续的学习马可福音。 Dan hari ini kita sudah sampai pada Markus pasal 8 ayat 1 sampai 13. 我们看马可福音第8章第1节到第13节。 Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Markus pasal 8 ayat 1 sampai 13. 一起来看马可福音第8章第1节到第13节。 Nah, seperti biasa kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 1 dalam bahasa Indonesia, lalu juga Pendeta Neti ayat 1 dalam bahasa Indonesia. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-13. 我们一起来念马可福音第1节，先用印尼文，然后第1节才是 Nah, 第 begini 2次 kata 才是 firman 中文。 Tuhan. Pada waktu itu ada pula banyak orang di situ, besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, 那时又有许多人聚集，并没有吃什么的。耶稣叫门徒来说。 hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经3天，也没有吃的了。 Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. 我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏，因为其中有从远处来的。 Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? 门徒回答说：“在这野地，从哪里得饼叫这些人吃饱呢？” Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. 耶稣问他们说：“你们有多少饼？”他们说：“7个。” Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. 他吩咐众人坐在地上，就拿着这7个饼，祝谢了，拨开，递给他们，叫门徒递给门徒，叫他们摆开，门徒就摆在众人面前。 Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. 又有几条小鱼，耶稣祝福，就吩咐也摆在众人面前。 Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. 众人都吃了，并且吃饱了，收拾剩下的零碎有7个筐子。 Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. 人数约有4000，耶稣打发他们走了。 Ia segera naik ke perahu dan dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. 随即同门徒上船，来到大马努他境内。 Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. 法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他。 Maka mengeluhlah ia di dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. 耶稣心里深深的叹息说：“这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。” Ayat 13, ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. 他就离开他们，又上船往海边去了。
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的各位弟兄姐妹， Nah, ada satu ungkapan bijaksana yang berkata demikian. 有一个很智慧的话这样说： Pengalaman atau pengulangan adalah ibu dari pembelajaran. 经验或者是重复是我们学习的模范， Pengulangan adalah ibu dari pembelajaran. 重复是学习的模范。 Nah, semakin sering kita melakukan sesuatu, maka kita akan semakin cakap di dalam melakukannya. 中文说熟能生巧。 Nah, contoh sederhana. 举个例子， Saya ingat di awal pandemi, tidak banyak dari kita, atau mungkin semua dari kita, tidak bisa membuka Zoom, tidak cakap membuka YouTube. Tetapi hari ini karena kita semakin sering melakukannya, maka kita menjadi lebih pandai karena kita sudah belajar dari pengalaman yang berulang. 在 COVID 刚刚开始的时候，不多人能够开 YouTube， 也不多人能够开 Zoom。可是现在呢，越来越多的人会操作这些。 Nah, saudara-saudara, teknik pengulangan ini juga yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam mengajar murid-muridnya. 这个重复的方式是耶稣常常用在门徒的身上， Supaya mereka memiliki satu pemahaman yang benar dan bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih baik akan siapa dirinya, yaitu dia adalah Mesias, anak Allah, sebagaimana telah diproklamasikan di dalam pembukaan Injil Markus, Markus pasal 1 ayat 1. 耶稣重复又重复的教导门徒，让门徒认识他是谁，他就是弥赛亚，那就是在马可福音1章所说的。 Nah, ketika kita membaca Markus pasal 8 hari ini, khususnya ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10, kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. 在这个马可福音8章8节到10节， Nah, pertanyaan saya, apa yang langsung muncul di dalam pikiran kita? 你读了以后，你的脑海里面出现了什么样的印象呢？ Kesan apa yang langsung muncul di dalam ingatan kita? 在你的记忆力当中有什么是浮现呢？ Nah, saudara-saudara, kita pasti akan langsung ingat peristiwa yang mirip di 2 pasal sebelumnya. 我们一定是还记得，在这第6章的时候，有 Nah, 一件事， sebelumnya di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, 在马可福音第6章30到34节， Yesus baru saja melakukan mujizat yang hampir sama seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 8 ini, yaitu memberi makan 5.000 orang. 在第6章，主耶稣刚刚行了5饼2鱼的神迹，好像第8章的这个神迹。 Jadi mujizatnya hampir sama, dilakukan juga di dalam waktu yang sangat berdekatan. 这个同样很相像的神迹呢，耶稣行了2次，就是在很短的时间里面。 Di dalam pasal 6, Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dan di dalam pasal 8, Yesus melakukan mujizat, memberi makan 4.000 orang. 在马可福音第6章，耶稣基督用5饼2鱼喂养了5000个人；在第8章喂养了4000个人。 Saudara-saudara, banyak orang yang beranggapan bahwa Markus keliru di dalam hal ini. Markus mencatat 2 peristiwa yang sama secara berulang. 有人就以为马可搞混了，他把同样的事情2次记载。 Nah, ini jelas pandangan yang salah. Ini pandangan yang keliru. 这个是错误的想法。 Nah, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. 马可福音第6章用5饼2鱼喂养5000人的事， Dan peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. 跟这个第8章喂饱4000人的事，
harus kita lihat sebagai dua peristiwa yang terpisah dan berbeda karena beberapa alasan. 这两个神迹是完全不同的，有几个原因。 Nah, alasan yang pertama, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang tersebut bersama dengan Yesus hanya 1 hari. 这个5饼2鱼的神迹，那些听到的群众跟耶稣差不多有1天的时间。 Tetapi ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, orang-orang tersebut sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3 hari. 而第8章的这个神迹呢，这些听众与耶稣已经有3天的时间。 Nah, alasan kedua bahwa kedua peristiwa ini adalah dua hal yang berbeda, peristiwa yang berbeda. 所以这两个神迹是完全不同的。 Yang kedua, dalam mujizat pertama, Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. 在第6章述说，5饼2鱼喂养了5000个男人。 Nah, sedangkan di dalam mujizat kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang, dia menggunakan 7 roti dan beberapa ikan kecil. 这个第8章喂养4000人呢，是用7个饼跟几条小鱼。 Lalu alasan yang ketiga, di dalam mujizat pertama, sisa atau kelebihan makanan adalah 12 bakul, 12 keranjang. 第3个不同呢，就是说，在第6章的5饼2鱼剩下的是12个篮子。 Sedangkan di dalam mujizat yang kedua, sisanya adalah 7 bakul, 7 keranjang. 第8章所说的神迹呢，测了剩下有7个筐子。 Lalu alasan yang keempat, kedua mujizat ini dilakukan oleh Yesus pada orang yang berbeda atau pendengar yang berbeda. 还有呢，第4个不同的就是说，5饼2鱼的神迹跟第8章的神迹的群众完全是不一样的。 Mujizat pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu secara eksklusif dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. 这个5饼2鱼喂养5000人的神迹是耶稣基督专为犹太人做的。 Tetapi Yesus memberi makan 4.000 orang, ini terjadi di daerah Dekapolis. Bisa kita baca di dalam Markus pasal 7 ayat 31. 这个第8章喂养4000人的地点呢，是在底加波里。 Saudara-saudara, Dekapolis adalah daerah yang didominasi oleh orang-orang bukan Yahudi. 底加波里是很多外邦人、非犹太人居住的地方。 Jadi kita melihat audiensnya, pendengarnya pun berbeda. Ini adalah dua kisah yang berbeda. 所以我们看见5饼2鱼跟这个第8章的7个饼几条鱼的神迹呢，是完全不一样的。 Dan alasan yang kelima, yang terakhir, di dalam Markus pasal 8 ayat 19, Tuhan Yesus sendiri nampaknya membedakan peristiwa. Dia memberi makan 5.000 orang dan dia memberi makan 4.000 orang. 还有在第8章，我们看见耶稣基督给我们指点说，这个第6章的神迹跟这个第8章的神迹是不一样的。 Nah, jadi sekali lagi, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dalam pasal 6 dan memberi makan 4.000 orang dalam pasal 8 adalah dua peristiwa yang terpisah dan berbeda. 所以第6章喂养5000人跟第8章喂养4000人完全是2回事。 Nah, pertanyaannya, mengapa mujizat yang hampir sama ini diulangi oleh Tuhan Yesus 2 kali di dalam waktu yang sangat berdekatan? 那现在问题是说，为什么耶稣基督行了很相似的神迹，在时间很靠近的时候？ Nah, jawabannya adalah supaya murid-muridnya memiliki pengenalan yang semakin mendalam akan Yesus melalui pengalaman mereka dengan Yesus. 耶稣行这个很相似的神迹的用意，就是说，让门徒借着这2件事，使到门徒对他本身对耶稣有更深的认识。 Supaya mereka belajar
dari pengalaman yang berulang itu untuk semakin mengenal, semakin mendalam di dalam Yesus. 让门徒借着很相似的神迹，使他们对耶稣有更深、更正确的认识。 Saudara-saudara, para murid tentu telah belajar sesuatu dari mujizat yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. 在五饼二鱼喂养5000人的神迹，门徒一定是学到许多的功课。 Tetapi pada mujizat yang kedua ini, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ada banyak hal lagi yang mereka dapat pelajari dari Yesus. 在第8章喂养4000人的神迹，门徒有更多的功课可以学习。 Nah, karenanya tadi ungkapan pengulangan adalah ibu dari pembelajaran. 刚才说了，重复又再重复是这个了解明白的一个模范。 Atau di dalam bahasa lain, pengalaman adalah guru yang terbaik. 经验是最好的老师， Itu adalah satu hal yang benar. 这是真的。 Nah, saudara-saudara, terkadang Tuhan memakai banyak pengalaman di dalam hidup kita. 主耶稣常常用我们生活中的经验， Bahkan mungkin juga pengalaman yang berulang yang kita alami di dalam hidup kita. 甚至于用我们重复的经验， Entah itu kesusahan, 可能是困难、 pergumulan, 挣扎 dan lain sebagainya, 以及其他的， supaya kita semakin memiliki pengenalan yang mendalam akan Dia dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita 借 kepada 着 Dia. 借着这些重复的经验，让我们对耶稣基督有更深、更正确的认识。 Nah, karena itu tema kita hari ini dari Markus pasal 8 ayat 1 sampai 13 adalah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman. 所以今天我们的题目就是说，借着我们的经验，更深的认识耶稣。 Dari perikop ini setidaknya ada 3 hal yang Kristus ingin para muridnya, termasuk bagi kita hari ini. Kita bisa bertumbuh lebih mendalam di dalam pengenalan akan Dia melalui pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Dia. 从这段圣经里面，我要提出3点，让我们知道我们的灵性怎么样成长呢？就是借着重复又重复的经历。 Nah, yang pertama, Kristus ingin kita mengerti bahwa Dia adalah Allah sumber hidup yang sejati. 第一，耶稣要我们知道，要门徒知道，耶稣他本身就是生命的源头。 Saudara-saudara, perikop ini bukan saja mengajarkan mengenai hati Yesus yang penuh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikut Dia. 这段圣经不但让我们看见耶稣基督对众人有一个怜悯的心， Perikop ini juga bukan saja menunjukkan kepada kita kepedulian Yesus akan kebutuhan jasmani orang banyak yang kelaparan setelah berhari-hari bersama-sama dengan Dia. 这段圣经也不是单单让我们看见耶稣基督怜悯着3天听他讲到肚子饿的群众。 Bahkan perikop ini bukan dimaksudkan untuk kita hanya berhenti pada keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan. 这段圣经也不是单单让我们看见耶稣基督的神迹的奇妙， Tetapi sama halnya seperti mujizat sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam pasal 6好像5饼2鱼喂养5000人的神迹， dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. 用5饼2鱼。 Di dalam peristiwa yang kedua ini, Yesus juga mau supaya murid-muridnya tahu bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah, sumber hidup yang sejati. 在第8章的神迹，耶稣基督要门徒知道，他就是弥赛亚，就是救主。 Nah, apa alasan yang memimpin kita kepada kesimpulan ini? 什么原因呢？让我们有这样的结论。 Nah, saya mengajak kita untuk kembali kepada perjanjian lama untuk memahami latar belakangnya. 让我们回到旧约圣经的背景。 Saudara-saudara, kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 当以色列人离开埃及的时候，
di dalam pengembaraan mereka selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. 他们经历了40年旷野的生活。 Allah memelihara kehidupan mereka dengan menurunkan roti dari sorga dalam tanda kutip setiap pagi. 在那40年旷野的生活里面，每天早上呢，上帝从天上降下食物给他们。 Untuk apa? Untuk menjadi makanan pokok mereka setiap hari. 那是他们每一天主要的粮食。 Dan yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di tengah-tengah padang gurun. 以至于呢，这个以色列人呢，能够在旷野走40年的路程。 Dan itu terjadi selama 40 tahun di dalam pengembaraan mereka di padang belantara. 他们在旷野漂流了40年。 Nanti bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 16. 那是出埃及记第16章的记载。 Nah, jadi ketika Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang di dalam pasal 6, 当耶稣基督用5饼2鱼喂养5000人的时候， lalu diulangi lagi peristiwa yang hampir sama, mujizat yang hampir sama. Yesus memberi makan 4.000 orang di dalam pasal 8. 然后又重复行神迹，用七个饼喂养4000人。 Juga dengan cara yang hampir sama, yaitu menjadikan beberapa potong roti itu menjadi banyak untuk memberi makan orang banyak. 用类似的方法，让7个饼喂养许多的人。 Nah, sebenarnya Yesus ingin murid-muridnya menyadari bahwa Dia adalah Allah yang telah memberi makan nenek moyang mereka di dalam peristiwa keluaran di dalam perjanjian lama itu. 其实耶稣行这些神迹，是要门徒知道，上帝是喂养他们的神。 Nah, saya ulangi, di dalam dua peristiwa yang berdekatan, dua peristiwa yang hampir sama, juga caranya hampir sama. Yesus ingin supaya murid-muridnya menyadari bahwa Dia adalah Allah yang sama, yang memberi makan nenek moyang mereka ketika mereka berada di padang gurun. 借着这个2个很相像、很相似的神迹，耶稣要他的门徒知道，他就是神，就是在旧约里面喂养以色列人的那位神。 Yesus mau supaya murid-muridnya menyadari bahwa Dia adalah sumber kehidupan yang sejati itu. 耶稣要门徒知道，他就是生命的源头。 Saudara, bagi orang Yahudi, roti itu adalah makanan pokok mereka sehari-hari. 犹太人是吃面包的， Jadi setiap hari roti itu pasti ada di meja makan orang Yahudi. 每天桌子上总是有面包， Nah, karena itu roti identik dengan keberlangsungan hidup mereka. 所以面包就是维持生命的， Mereka nggak makan, ya mereka nggak hidup. 没有吃就不能够活下 Nah, 去。 jadi ketika Yesus melakukan mujizat dengan beberapa potong roti untuk memberi orang banyak itu makan, 所以当耶稣用几个饼喂养1000人的时候， sekali lagi Dia mau supaya melalui pengalaman itu murid-muridnya, mata murid-muridnya terbuka untuk melihat bahwa Dia adalah Allah sumber hidup yang sesungguhnya. 所以借着这个很相像的神迹，耶稣要门徒知道，他就是生命的泉源。 Dia adalah Allah yang sama, yang memberi makan nenek moyang mereka di padang gurun. 他要门徒知道，他就是神，也是旧约里面喂养以色列人的那个神。 Nah, karena itu tidak heran setelah Yesus melakukan mujizat yang pertama, memberi makan 5.000 orang. 所以当耶稣用5饼2鱼喂养5000人的时候， Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 51, 在约翰福音第6章记载， Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah roti hidup itu sendiri. 耶稣自己说，他就是天上的粮食。 Dan Dia mengatakan setiap orang yang makan daripadanya, dari roti hidup itu, tidak akan mati dan akan hidup untuk selama-lamanya. 每一个人吃天粮的，就永远不死。 Jadi ini satu pesan yang penting yang Yesus ingin para muridnya belajar untuk mengenal siapa sesungguhnya Dia.
这是耶稣基督一个非常重要的信息，他要门徒明白这件事。 Dia adalah Allah, sumber hidup yang sejati. 他就是生命粮，是生命的泉源。 Nah, karenanya ketika kita membaca mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat oleh kitab Injil, 所以，当我们看见耶稣基督在福音书所记载的神迹， termasuk yang kita baca hari ini, mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang, 包括今天我们所读的第8章， kita tidak boleh berhenti hanya pada mujizat itu semata. 我们不要只停留在神迹这件事上。 Saudara-saudara, mujizat itu hanya sebuah tanda yang harus menuntun kita kepada sesuatu yang lebih besar. 神迹是什么呢？就是牵引我们到一个更重要的一个真理， Yaitu mengenal Yesus Kristus yang adalah Mesias, 就是 anak Allah. 就是认识耶稣基督，就是弥赛亚，是神的儿子。 Nah, karenanya kalau kita masih ingat waktu kita belajar Markus pasal 2. 当我们学习马可福音第2章的时候， Nah, saya sudah mengingatkan ketika kita membaca Injil Markus, 我曾经提醒，当我们读马可福音的时候 ketika，kita mempelajari semua peristiwa yang ada atau dicatat di dalam Injil ini, 当我们学习圣经里面所记载的事件的时候， termasuk peristiwa dia memberi makan 4.000 orang di dalam Markus pasal 8 ini, 包括在第8章所行的这个喂养4000人的神迹， harus membawa kita untuk mengenal Dia lebih mendalam, harus membawa kita untuk memiliki satu pengenalan yang benar akan Dia, bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah. 这一些的记载应该把我们带到一个地步，让我们更认识他，他就是神，他就是弥赛亚， Dia adalah Allah, sumber hidup yang sejati. 他是神，是生命真正的源头。 Nah, oleh sebab itu, melalui pengalaman murid-murid yang berulang di dalam menyaksikan 2 mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang hampir sama dan dalam waktu yang sangat berdekatan, 所以呢，接着这个2个很相像的神迹，耶稣基督要门徒明白， Yesus ingin agar murid-muridnya lebih mendalam dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. 耶稣基督要门徒更深入的认识他，并且能够这个认识呢能够扩展。 Dan satu hal yang penting yang Yesus ingin agar murid-muridnya, juga termasuk kita, menyadari di dalam peristiwa ini, 耶稣基督要门徒，也要我们知道、了解，借着这个神迹， Dia adalah Allah, sumber kehidupan yang sejati, 他就是生命真正的源头， bukan saja bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi semua orang. 这个生命的源头不是单单为犹太人，也是为全世界的人。 Nah, jadi Yesus adalah sumber kehidupan yang sejati, bukan saja bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang non-Yahudi, untuk semua orang. 耶稣基督生命的源头是为犹太人，也是为全世界的人。 Nah, ingat di dalam pendahuluan tadi kita sudah melihat bahwa peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang ini terjadi di daerah Dekapolis yang didominasi oleh orang-orang non-Yahudi, orang-orang bukan Yahudi. 刚才提说过，这个第8章的喂养4000人的神迹是发生在非犹太人的地区，就是底加波里。 Nah, karena itu orang seperti Agustinus dari Hippo sejak lama telah melihat peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang ini yang dicatat di dalam Markus pasal 8. 古教父奥古斯丁曾经评论这个喂养4000人的神迹， sebagai satu hal yang penting yang menunjukkan bahwa Injil bukan saja bagi orang Yahudi tetapi juga bagi orang bukan Yahudi. 这个马丁路德看见这个神迹，他就知道这个福音不是单单为犹太人，也是为其他非犹太人。 Semua orang harus mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah, sumber kehidupan yang sejati. 全世界的人都应该认识知道，耶稣基督就是生命的泉源。
Saudara-saudara, pengalaman hidup harus membawa kita untuk mengenal Yesus Kristus, Allah, sumber hidup yang sejati. 我们在生命中所经历的事情，应该把我们带到主耶稣的面前。 Nah, yang kedua yang Tuhan ingin kita pelajari dari bagian ini adalah 第二，主耶稣要我们从这段圣经学习的， Kristus mau supaya kita belajar lebih beriman kepada Dia. 耶稣基督要我们学习对他更有信心。 Nah, saudara-saudara, ketika Yesus menunjukkan rasa belas kasihannya kepada orang banyak yang sudah 3 hari mengikuti Dia, tetapi mereka tidak memiliki makanan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat 3. 耶稣基督看见这些群众已经3天跟着他，也没有吃的，耶稣就怜悯他们。 Dia mungkin mengharapkan mendapat respon yang positif dari murid-muridnya. 也许耶稣基督很盼望他的门徒对这些的群众有所感触。 Nah, karena di dalam peristiwa sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang, 因为在5饼2鱼的神迹的事上， murid-muridnya sudah pernah diperhadapkan pada satu situasi yang hampir sama. 门徒也面对跟现在差不多类似的情况。 Nah, di dalam peristiwa sebelumnya, 在5饼2鱼的神迹， jika kita membaca di dalam Markus pasal 6 ayat 35 sampai 36, 当我们看见第6章35、36节， nah murid-murid memberi respon terhadap keinginan hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu dengan berkata demikian. 当耶稣叫门徒喂养这些人的时候，你知道门徒对耶稣有什么反应呢？ Nah, mereka berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. 这个门徒说：“天已经晚了，这个野地，这个地方是野地。” Lalu mereka berkata, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan dari desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. 门徒回应耶稣说：“请叫众人散开吧，叫他们好可以到四面的乡村去找食物。” Nah, saudara-saudara, itu respon, itu jawaban murid-murid di dalam peristiwa pertama ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. 这就是当时门徒的回应。 Nah, ini mungkin satu respon yang normal karena sebelumnya mereka belum punya pengalaman. 也许门徒这个回应是很自然的，因为之前他们没有这个经历。 Dan mungkin itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa yang kedua di dalam pasal 8 ini. 也许在第8章的时候呢，耶稣就产生了一个希望。 Nah, tetapi ketika kita melihat di dalam peristiwa yang kedua ini, 可是在这第2个神迹， respon murid-murid terhadap keinginan hati Tuhan untuk memberi makan 4.000 orang, 这个门徒对耶稣基督的想望，希望这个4000人能够吃饱， itu sama dan tidak ada perbedaan sama sekali. 那门徒的回应呢，跟第6章那个时候门徒的思想感受是一样的。 Nah, di dalam ayat 4 perhatikan Alkitab mengatakan, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. 第4节，门徒回答说：“在这野地，从哪里得饼叫这些人吃饱呢？” Nah, jadi respon mereka benar-benar hampir sama dengan respon mereka pada peristiwa yang pertama. 所以在这第8章，门徒的反应跟第6章的时候是一样的， Tidak ada perkembangan sama sekali. 完全没有进展。 Nah, seharusnya di dalam peristiwa yang kedua ini, 应该呢，在这一次在第8章的时候， tidak sulit bagi mereka untuk lebih beriman kepada Yesus karena mereka sudah memiliki pengalaman yang mirip pada mujizat yang pertama. 因为在第6章已经有了这个5饼2鱼5000人吃饱的经历，在第8章的时候，对门徒来说应该是比较容易对耶稣产生信心。 Tetapi buktinya tidak. 可是事实上， Kenyataannya tidak demikian. 事实并不是如此。 Sikap dan jawaban mereka tetap sama.
门徒的反应、门徒的回答，就像第6章的时候。 Nah, karena itu tidak heran jika Yesus harus melakukan mujizat yang hampir sama di dalam waktu yang berdekatan supaya murid-muridnya dapat belajar untuk lebih beriman kepada Dia. 为了让门徒对耶稣有信心，所以耶稣不得不再行类似的神迹。 Supaya melalui pengalaman yang berulang, murid-murid memiliki pengenalan yang semakin mendalam akan Yesus. 借着重复的经验，耶稣要门徒对他有更深的认识。 Supaya melalui pengalaman yang berulang ini, murid-murid semakin bertumbuh di dalam iman mereka kepada Yesus. 借着重复的经历，耶稣基督要他们在信心上能够成长。 Jadi sekali lagi ini bukan satu hal yang kebetulan. 再次说，这不是一个偶然的事， Ini by design, disengaja oleh Tuhan Yesus. 这是耶稣基督特意做的， Supaya murid-murid belajar untuk lebih beriman kepada Dia. 特意做这件事情，让门徒在这件事情上真正学到功课。 Saudara-saudara, pengalaman hidup kita, 我们人生生活的经历， termasuk di dalamnya pengalaman hidup yang sulit, 包括困难的经历， seharusnya membawa kita untuk semakin mengenal Kristus dan lebih beriman 我们 kepada 的 Kristus. 生活的经历应该把我们带到主的面前。 Nah, hal yang ketiga yang Kristus ingin kita belajar dari bagian. 第三，耶稣基督要我们学习的， Yang ketiga, Kristus mau supaya kita mengalami kelimpahan hidup di dalam Dia. 耶稣基督要门徒，要我们经历更丰盛的生命。 Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7, 在这个第5节到第7节， Tuhan Yesus melakukan mujizat dari 7 roti dan beberapa ekor ikan untuk memberi makan 4.000 orang. 耶稣基督用7个饼跟几条鱼喂养4000人。 Dan di dalam ayat 8 dikatakan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. 第8节说，众人都吃了，并且吃饱了，收拾剩下的零碎有7个筐子。 Nah, perhatikan, Alkitab mengatakan kepada kita, 圣经说， orang banyak itu bukan saja makan sampai kenyang, 众人不但吃饱了， tetapi makanan mereka juga sampai berlimpah lebih dari apa yang mereka butuhkan. 而且很丰富到剩下7个筐子， Nah, menariknya, sekali lagi menariknya, 这很吸引人。 di dalam mujizat yang pertama ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, 5饼2鱼的神迹， Alkitab juga mengatakan hal yang sama di dalam Markus pasal 6 ayat 42 sampai ayat 43. 5饼2鱼的神迹，圣经怎么记载呢？ Mereka makan sampai kenyang, 他们吃饱了， bahkan makanan mereka berlimpah hingga tersisa 12 bakul. 不但吃饱了，而且剩下了有12个篮子。 Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah ini kebetulan? 问题是说，这是偶然的吗？ Tentu saja tidak. 当然不是， Ini adalah sesuatu yang disengaja oleh Yesus. 这是耶稣特意做的。 Nah, apa pesan yang ingin Tuhan? Apa pesan yang Tuhan ingin supaya kita mengerti di dalam hal ini? 那么这些神迹，耶稣要我们有什么印象呢？ Nah, Tuhan ingin agar kita mengerti bahwa hanya di dalam Dia kita dapat mengalami kelimpahan hidup. 主耶稣要门徒，要今天我们知道，只有在他里面才有真正丰盛的生命。 Saya ulangi sekali lagi, yang Tuhan ingin kita mengerti di dalam peristiwa ini adalah 在这件事上，耶稣要我们明白的， supaya kita tahu, kita menyadari hanya di dalam Dia, hanya di dalam Kristus kita dapat mengalami kelimpahan. 耶稣要我们明白的，就是说，只有在他里面有丰盛的生命。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B, 约翰福音第10章第10节的下半节，
Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 约翰福音第10章第10节，耶稣说：“我来了，要叫羊得生命，并且得的更丰盛。” Jadi ini satu pesan yang penting yang Tuhan mau kita belajar dari peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang itu. 这是一个非常重要的功课，耶稣基督要我们从这一件神迹上学习。 Hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus kita bisa mengalami hidup yang berkelimpahan. 只有在耶稣基督里面，我们才能够经历更丰盛的生命。 Saudara, hati manusia luas dan tidak terbatas. 人的心是非常的宽广，是无限的。 Nah, oleh sebab itu tidak akan pernah terpuaskan oleh apapun di dalam dunia ini. 就是因为这样，人从来不满足， Tidak bisa dipuaskan oleh uang, 不能够用钱来满足， tidak bisa dipuaskan oleh kekayaan, 不能够用钱财来满足， tidak bisa dipuaskan oleh kekuasaan dan apapun itu. 也不能够用权力或是任何的事来满足人心。 Nah, karena itu kita lihat banyak orang yang sudah punya uang banyak tetapi ingin punya uang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. 我们都可以看见那些有钱的人从来不满足，要更多更多。 Banyak orang yang sudah benar-benar kaya raya tetapi dia nggak puas, pengen kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. 很多富足的人也不满足，他们要更加富足，更加富足。 Banyak orang sudah punya jabatan, kedudukan, kekuasaan yang tinggi tetapi dia tidak merasa cukup. Pengen lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. 很多人已经有了高权位，但是从来不满足，要更高的，更高的。 Saudara, itulah hati manusia. 这就是人心， Hati manusia itu luas dan tidak terbatas. 非常的广阔、无限。 Nah, oleh sebab itu hanya yang tidak terbatas yang bisa memuaskan hati manusia yang tidak terbatas. 所以只有无限的神才能够满足人心无限的宽大。 Saya ulangi, hanya yang tidak terbatas yang bisa memuaskan hati manusia, hati kita yang tidak terbatas. 人心的无限的这个广阔，只能够被上帝的无限所满足。 Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan bagi kita. 这只有耶稣基督能够在我们身上所做的， Karena hanya Tuhan yang tidak terbatas. 因为只有他无限的主， Hanya Tuhan yang dapat mengisi dan memuaskan hati kita yang lapar. 只有那无限的耶稣基督才能够满足我们这无限的宽大的心。 Hanya Tuhan yang dapat mengisi dan memuaskan hati kita yang selalu haus. 只有耶稣基督才能够满足我们这始终觉得干渴的心田。 Bahkan hanya di dalam Tuhan kita dapat mengalami hidup yang berkelimpahan. 也只有在耶稣基督里面，我们才能够经历更丰盛的生命。 Nah, walaupun mungkin secara materi kita masih miskin, 也许在物质上我们贫穷， mungkin hidup kita masih susah, 也许我们的生活还有一些困难， walaupun mungkin hidup kita masih penuh dengan pergumulan, 也许我们的生命还有很多的挣扎， tetapi hati kita selalu penuh dengan sukacita. 但是我们的心却充满着喜乐， Hati kita selalu melimpah dengan damai sejahtera Tuhan. 我们的心充满平安， Hati kita selalu meluap di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. 总是充溢着感恩的心。 Hidup kita semakin melimpah atau terus melimpah di dalam kekuatan Tuhan. 我们的生命在耶稣基督的能力里面，一直都是满足的。 Nah, saudara-saudara, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman hidup. 在认识神的事上，我们不断的成长，借着我们的生活的经验。 Tiga hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita melalui perikop yang kita baca hari ini. 今天的经文给我们3个功课。 Melalui pengalaman hidup yang pertama, Kristus ingin kita mengerti bahwa Dia adalah Allah, sumber hidup yang sejati. 接着我们生活上的经验，耶稣要我们认识知道，他就是生命的真正的源头。 Yang kedua, melalui pengalaman hidup, Kristus mau supaya kita belajar lebih beriman kepada Dia.
第二就是借着我们的生活的经验，耶稣要我们对他更有信心。 Dan yang ketiga, melalui pengalaman hidup, Kristus mau supaya kita mengalami kelimpahan hidup di dalam Dia. 第三，借着我们生活中的经验，耶稣基督要我们经历更丰盛的生命。 Nah, saudara-saudara, semua pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, 在我们所经历的生命的这个经验里面，就是神所应许我们经历的， baik atau buruk, 好或者坏， senang atau susah, 喜乐或者是困难， sehat atau sakit, 健康或者生病， menguntungkan atau merugikan, 有赚或者是亏本， apapun itu, 不论是什么， seharusnya membawa kita untuk lebih mendalam dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. 这一些的经历应该把我们带到更认识神的那个地步。 Nah, belum lama ini saya mendengar kesaksian dari pengalaman hidup seorang saudara. 最近我听见一个人的见证， Nah, saudara ini menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, 讲到他生命的路程， secara khusus masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. 特别是生命中的困难挣扎， Bahkan hingga saat ini. 甚至于到现在， Nah, saudara ini menceritakan bagaimana usahanya bangkrut. 我们看见这个人的生意亏本了， Dia dikhianati oleh orang yang sangat dia percaya. 他被他一个非常信任的人所这个背叛。 Nah, saudara ini bukan saja rugi miliaran rupiah, 他不但是亏了好几米， tetapi juga harus berhutang miliaran rupiah kepada orang lain. 因此他也欠了别人的好几米， Semua aset-asetnya hilang. 他的产业没了。 Bahkan di dalam masa yang sulit ini, 在这个困难的时候， istrinya juga mengalami sakit yang berat dan meninggal dunia. 他的太太生病离开世界， Hidupnya benar-benar susah dan menderita. 他的生活实在很困难。 Nah, hanya anugerah Allah yang membuat dia tidak gila dan tidak bunuh diri. 就是因为神的恩典保守他不至于癫狂。 Nah, tetapi menarik di dalam kesaksiannya yang belum lama ini, saya dengar saudara ini berkata demikian. 这个人最近这样说， Saya bersyukur memiliki pengalaman hidup yang begitu kaya bersama dengan Tuhan. 我感谢神让我有这么丰富的人生的经验， Semua pengalaman pahit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya, 就是很苦难的经验， semakin menolong saya untuk mengenal Tuhan yang saya percaya. 苦难让我更认识我所敬拜的神， Bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. 他是活的上帝， Dia adalah Tuhan sumber kehidupan saya. 他就是我生命的源头， Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup saya. 他就是保养我的， Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup saya, bahkan dalam masa-masa yang paling terpuruk. 他就是一个从来没有离开我的神，就是在我最困难的时候，他仍然不离开我。 Lalu saudara ini berkata, 然后他说， semua pengalaman ini membentuk dan melatih saya untuk terus semakin lebih sungguh-sungguh beriman dan bersandar kepada Tuhan. 这一切的人生的经验就在塑造我，使我能够更成长。 Dan dia juga berkata, 他说， semua pengalaman ini membawa saya untuk mengalami berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup saya. 这一切的经验把我带到更丰盛的生命。 Sekarang saya menjadi lebih sabar. 我现在变得更忍耐， Sekarang saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. 我与神更加的亲近。 Sekarang saya lebih berhikmat di dalam menjalani kehidupan. 现在我更有智慧的来生活。 Sekarang saya tahu apa artinya persaudaraan di dalam Tuhan. 现在我知道什么叫做在主里面的这个情谊。 Ternyata di dalam masa-masa yang sulit ini, 原来在这个最困难的时候， banyak saudara-saudara seiman yang mensupport, yang mendukung.
很多主内的弟兄姊妹在支持着我， Banyak saudara seiman yang mendoakan. 为我祷告， Banyak saudara seiman yang memperhatikan dan membantu saya. 关心帮助我。 Itu semua adalah berkat Tuhan yang tidak terhingga. 这就是上帝数算不尽的恩典。 Dan Tuhan mengizinkan semua pengalaman ini terjadi di dalam hidup saya. 上帝让我经历这一切的事情， Sekali lagi, supaya saya semakin mengenal Dia. 让我更深的认识他。 Saudara-saudara, satu kesaksian hidup yang sangat luar biasa. 这是一个活的见证。 Mungkin tidak banyak orang yang bisa memiliki pemahaman seperti ini. 也许不多人能够有这样的了解， Nah, oleh sebab itu sekali lagi, apapun pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, 所以记得，神不论让我们遇见什么样的一个事情， seharusnya membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan 这些事情应该把我们带到更认识神的地步。 Nah, jangan kita sampai seperti orang-orang Farisi yang dikatakan di dalam ayat 11 sampai 13 Markus pasal 8 ini. 我们不要像法利赛人所说的，就是在第8章11节， Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi itu. Kenapa? Karena mereka terus meminta tanda kepada Tuhan. 主耶稣基督责备他们，为什么呢？因为他们一直求神迹。 Saudara-saudara, persoalan utamanya sebenarnya bukan karena mereka minta tanda kepada Tuhan, 其实他们不是真正的要神迹， tetapi karena mereka sebenarnya sudah punya banyak pengalaman melihat Yesus melakukan mujizat, namun mereka tidak mau percaya kepada Yesus. 其实这些法利赛人很多的机会看见耶稣的神迹，问题就是说他们不要相信， Nah, kita jangan jadi orang seperti ini. 我们不要成为法利赛人。 Nah, apapun pengalaman hidup yang kita alami saat ini, 不论我们经历到什么事， biarkan Tuhan merendah hidup kita menjadi semakin indah dan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. 让神借着我们的经历塑造我们，使我们成为他心中所想要的。 Waman taukah? 我们祷告， Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman. 天父上帝，我们为着你的话而感恩。 Dalam keterbatasan kedua hambamu untuk menyampaikan dan menerjemahkan, 在有限的状况里面，你的仆人传 dalam 达信息。 keterbatasan kami untuk mengerti memahaminya, 我们有限，我们认识你是非常有限。 sekali lagi kami berdoa mohon pertolongan Allah Roh Kudus. 再次求圣灵帮助， Sehingga firman Tuhan yang kami belajar hari ini, 让今天我们所学的神的话， sekali lagi boleh kami mengerti, kami pahami dengan baik, 让我们听了明白， dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. 而且在生活中遵行。 Terima kasih untuk firman. 谢谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 祷告感恩奉耶稣基督的名字 Sama-sama kita katakan. 阿门。 Amin. 感谢神把他的话语赐给我们。我们是有限的人，神是无限的，所以一个人信了耶稣之后呢，还要不断的追求更多的认识神，追求更深的认识神的真理。我们唱一首诗歌，助我今生。Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya. Manusia adalah makhluk yang sangat terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih perlu dan harus tetap menuntut untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan juga mempelajari firman kebenaran lebih dalam dan lebih luas. Kita angkat satu puji-pujian, tolong aku belajar lebih mendalam di dalam kebenaran.精神，入主仁爱深渊，每日更精神。登高，小主智慧完全，更知主恩神。求主助我精神，我
我愿登峰造极，使我悟性更新，领我进入真理。精神，精神，虽经艰难试炼，还想标杆心。根深蒂固在主圣洁中间，齐国好收成。求主助我精神，我愿登峰造极，使我悟性更新，领我进入真理。精神奔高，每日跟主脚步，行走的神路。全身满有耶稣荣耀形状，真为基督徒。求主助我精神，我愿登峰造极。